Okay, so today kita nak masuk chapter 5, yang mana chapter 5 ni kalau kita tengok kita punya syllabus kita. Okay, so saya share dulu screen. Okay. Okay, I think you boleh nampak screen saya. Okay, so hari ni kita nak masuk di sini lah. Okay, kita nak actually last week kita tak masuk lagi bab 5. Okay, so hari ni kita akan continue dengan bab 5. Dan ni subjek lain. Ni dia. So today, last week dah settle. Okay, kita dah settle. Okay, so this week adalah 29 Julai dan kita akan masuk chapter 5. Okay, assignment 3 saya delay dulu sebab apa? Sebab esok dah cuti. Okay, jadi saya postpone assignment 3 tu ke sini, which is the next week, which is 5 Ogos. Okay, right. So bab 5 kita ada 2 minggu. Okay, 2 weeks. Dan kita tak banyak dah, kita last bab 7. Okay, so kita ada lagi 3 bab termasuk bab 5. Okay, so bab 5 ni pasal apa? Okay, bab 5 adalah ni dia. Okay, bab 5 adalah actually kita refresh balik apa yang kita dah belajar dalam database fundamental, iaitu query atau SQL. Okay, so dalam chapter 5 database fundamental, okay, chapter yang sama juga. So kita dah belajar pasal SQL. Okay, so dekat sini dia just orang kata ulang balik lah macam mana kita manipulate database, macam mana kita manipulate table, data. Okay, maksud manipulate ni adalah macam mana kita create table, create data, macam mana kita modify. Okay, kita nak ubah data, kita nak delete data, kita nak view data. Okay. So itu semua adalah query lah. Okay, query, which is kita manipulate. Maknanya kita bermain dengan data. Okay, table pula macam mana kita create table, modify table. Okay, kita tambah dia punya row atau column. Okay, dan sama juga dengan database. Okay, jadi dekat sini brief history ni saya tak sentuh lah sebab benda ni awak boleh baca. Okay, ini sejarah saja dan dalam database fundamental pun dia ada bagi tahu juga tentang sejarah. Okay, jadi saya akan skip 5.1. Saya akan terus ke 5.2. Okay, 5.2 ni sebenarnya adalah refreshing daripada database fundamental. Okay, 5.2 database ni sebenarnya tak banyak. Okay, you kena tahu, kita kena tahu cuma ada beberapa command saja, iaitu contohnya macam ni. Okay, so this is how we create database. Okay, macam ni kita create database, iaitu kita ada command iaitu create database. Okay, perhatikan dia huruf besar. Sebenarnya huruf besar ni bukannya wajib. Huruf besar dalam SQL awak boleh guna huruf besar, huruf kecil, doesn't matter. Okay, sebab dia tak sensitif. Tetapi dalam kes ni, okay, macam ni dia sengaja buat huruf besar, huruf kecil sebab dia nak orang kata nak bagi tahu. Okay, dia nak bagi tahu. Bagi tahu apa? Okay, which is yang huruf besar ni adalah keywords. Okay, maksudnya tetap dalam SQL dia akan ada dan itu adalah keyword. Kalau huruf kecil ni ianya boleh berubah-ubah. Okay, nanti kita akan tengok contoh dia. Okay, alright, so kita dah ada site. Okay, site mancung sudah join. Okay, hi. Kita baru saja start. Okay, so kita teruskan. Untuk subject query ni, okay, kalau dalam EERD sebelum ni kita lukis atas kertas kan, you don't have to use computer. Okay, now with subject query, you should have computer lah.
Okay, tetapi the problem is dalam exam kita tak boleh bawa komputer. Okay, dalam exam query ni dia bertulis sama macam database fundamental kan. Kalau you ingat lagi, final exam kita semua atas kertas. Okay, so actually tak menjadi masalah sebab kita punya exam sekarang dah take home exam. Okay, you buat daripada rumah. So you nak guna komputer ke tak guna komputer tu up to you. Kalau you guna komputer itu adalah satu advantage lah. So dekat sini saya nak tunjukkan macam mana kita menggunakan komputer lah. Sebab benda ni ialah skill. Okay, dia lebih kepada skill. Okay, so nanti saya tunjuk. Okay. Dia ada satu software untuk you install, tetapi saya ialah kalau dalam jarak jauh macam ni saya tak galakkan install lah. Sebab apa? Takut-takut awak install tak compatible dengan awak punya laptop ataupun komputer. So saya beralih kepada online punya workspace. Okay. Dekat sini kalau you tengok saya menggunakan ni dia. Okay, saya menggunakan platform yang ada di sini. Okay, saya dapat daripada ni W3 School. Okay, ini you boleh ambil lah. Okay, website dia. Okay, kalau saya dapat saya besarkan sikit. Okay. Ini saya punya notepad tak keluar lagi. Okay, sebenarnya benda ni saya dapatkan daripada w3schools.com. Okay, dia bawah tajuk SQL. Okay, sebenarnya dalamnya banyak banyak lesson-lesson ataupun tutorial yang you boleh tengok. Sangat banyak dan dia antara salah satu website yang saya selalu buat rujukan. Okay, so dekat sini di bawah SQL ni. Okay, saya besarkan dulu. Okay, ini adalah addressnya. Kalau yang mana tak nampak tadi. Okay, so ini dia. Okay, w3schools.com /SQL. So dia akan masuk ke sini. Kalau nampak dekat belah kiri ni, ini semua adalah subtopik. Okay. Banyak kan? Kalau awak tarik sampai bawah ni banyak ni. SQL ni banyak. Okay, tetapi kita tak belajar semua. Okay, kita tak belajar semua. Okay, yang kita belajar hanya yang ada dalam syllabus sahaja. Jadi you don't have to worry lah. Okay, tapi ini adalah complete punya chapter lah untuk SQL. Okay, jadi saya typekan ini website ni dan dia akan bawa saya ke sini. Dan dekat sini ada inilah dia dia ada nota-nota, dia ada penerangan dan pada masa yang sama dekat sini dia ada bagi kita ni try it yourself. Okay, try it yourself ni bila saya klik, bila saya klik dia akan bawa kita ke bila saya klik sini dia akan bawa kita ke satu tab baru dan tab baru ni adalah kita punya workstation. Okay, so dekat sini apa-apa yang kita nak kita boleh type dalam kotak putih ni. Okay, so dekat bawah ni ada satu button Run SQL. Jadi dengan menggunakan platform ni kita tak perlu nak install. Okay, so tak perlu nak install software. Just ada internet connection sahaja. So dekat sini kita nampak dia ada satu statement ada dekat sini, select star from customer. Okay, ingat lagi kan? Ini adalah statement dalam database fundamental. Okay, di belah kanan ni, your database ni, ini adalah database yang ada dalam server. Okay. Kita ada database customer, category, employee. Okay, ada banyak table lah. Okay, so table ni kalau dalam ERD dia adalah entity kan. Okay, so dia ada banyak Okay, contoh kalau saya select star from customer. Ingat lagi tak apa maksud select star from customer? Okay, maknanya saya nak pilih semua data. Star ni semua. Semua data daripada customer. Okay, tak nak. Customer saya tengok ada rekod 91, ramai sangat, tak nak. Saya nak pilih yang sikit. Okay, shipper. Supplier lah. Shipper lah senang. Shipper dia pendek. Okay, shipper Okay, shippers. Okay, pastikan spelling betul. Sini shippers ada S, sini pun kena ada S. Okay, jadi saya ada ni select star from shippers. Okay, bila saya run, dia akan keluarkan ini result dia, iaitu
dia akan display semua data yang ada dalam shippers. Okay? Semua data dan semua attribute. So dalam ni dia ada shippers ID, shippers name dan phone number. Dan ada 3 rekod kan? Kalau tengok sini ada 3 rekod. So dalam ni ada 3 rekod lah, iaitu rekod pertama Speedy Express, rekod kedua United Package dan yang ketiga Federal Shipping. Okay. Macam mana kalau saya nak customer tadi? Okay, boleh type customer. Okay, customers. Okay, run SQL. Okay, dia akan bawa kita result customer punya rekod. Okay, ada 91 tadi kan? Kan sama 91 Okay, so dekat sini ini adalah rekod-rekod customer. Kita ada customer ID, name, contact name, address, city, postal code and country. Okay, dan banyaklah sampailah 91 orang. Sebab tu saya kata saya tak nak tengok sangat yang ni sebab panjang sangat. Okay. So kita ada siapa ni? Okay. Kawan kita pun baru nak join. Okay, tak apa. Okay, jadi kita kembali kepada sini. Alright, so ini adalah workstation yang akan kita gunakan lah. So tak perlu nak install. Awak just type saja address dia yang ini dan make sure you ada internet connection dan awak boleh terus terus apply apa yang kita nak. Okay. Alright, so kita tengok. Okay, create database tak banyak. Selalu dalam exam dia tak banyak tanya tentang create database sebab database tu yang utama. Contoh dalam case kita yang tadi ni. Okay. Yang ni database kita. Okay, database kita ni dia ada banyak table. Okay. Sebab dekat sini dia beritahu. Okay, database. Ni database. Dalam database ada boleh ada banyak table. Okay. Okay, so untuk database dia cuma ada 3 sahaja. 3. Adalah beberapa 3 saja. Okey, yang pertama ni create database. Ini syntax dia. Okey, create database. Saya tunjuk yang bawah lah, senang. Create database Amazon. Maksudnya apa yang bila saya type create database Amazon ni di sini create database Amazon, apa yang dia buat adalah dia akan hasilkan satu database bernama Amazon. Okey. Yang ini adalah database lain kan. Ini database yang dah sedia ada. So saya tak kacau lah database tu. Okey, lepas tu seterusnya adalah show databases. Okey, show databases ni dia akan display semua table atau semua database yang ada dalam sistem. Okey, saya try kat sini boleh tak? Show database. Dia display tak result? Show databases. Ada S Ada. Okey, show databases. Harap-harap dapatlah. Okey, tak boleh ni security je lah ni. Maknanya dia kena jagalah dia punya database. Kalau tak nanti orang boleh hack. Okay, so sebab tu saya katakan untuk yang database ni kita jarang boleh buat. Sebab apa? Sebab dia security-nya level tinggi sikit. Okay, so siapa yang saya beritahu kalau awak type show database ni dia akan senaraikan semua database yang ada. Okay, kemudian macam itu adalah database lah. Okay, kemudian kita tengok table pula. Okay, table ni jadi selit sikit. Okay, kalau nak delete database kita type drop database, dia akan delete lah database tu. Okay, untuk table ni dia Okay, untuk table kita boleh create table baru. Okay, yang ini kita boleh buat dalam kita punya dalam kita punya syntax. Okay, so yang ini okay, contohnya saya ada create table Okay, saya nak create satu table lah. Saya nak create satu table. Okay, ada tak contoh dekat sini? Kita tengok. Drop table. Okay, ni ada ada create table book ada. Okay, saya akan follow syntax ni. Okay, saya type dulu dekat sini.
Okey, saya type dulu. Okey, ini adalah syntax dia, create table book. Okey, lepas tu buka kurungan. Okey, ISBN integer. Lepas tu saya ada title. Okey, baca. Okey, nanti saya beritahu apa maksud semua benda ni. Lepas tu saya ada quantity int. Okey, lepas tu saya tutupkan dia dengan kurungan dan semicolon. Okey, so ini dia. Okey. So apa yang dimasukkan dengan benda ni? Okey. Ini akan create table lah. Dia akan create satu table bernama buku. Okey. Dan di sini adalah dia punya apa yang ada dalam buku tu akan ada 3 kolom atau 3 attribute. Attribute pertama adalah ISBN. Attribute kedua adalah title dan attribute ketiga adalah quantity. Okey, int ni adalah jenis data. ISBN ni dia berbentuk nombor. Baca ni adalah berbentuk karakter. Okey. Dan 100 ni maksudnya dia boleh muat sampai 100 huruf atau 100 karakter. So title buku kan, tajuk buku kan dia huruf kan, perkataan. Jadi baca ni jenis dia adalah karakter dan 100 ni adalah dia punya orang kata boleh muat berapa huruf, berapa karakter. Dan quantity adalah dalam bentuk integer. Okey, saya copy yang ini dan saya paste dekat sini. Okey, ini dia. Saya dah ada. Okey, bila saya run, okey perhatikan create table book kan, book. Dalam belah kanan ni, saya tak ada pun yang nama buku tu. Customer, category, employee, sampai dah supplier. Saya tak ada pun satu table bernama buku. Okey, jadi saya tekan run. Okey, run SQL. Okey, bagi dia masa sikit untuk dia proses. Okey. So dekat sini dia kata result you have made change to the database. Okey, kalau kita tengok dekat belah kanan ni, okey, ada buku dah dekat sini. Okey, ada satu table baru bernama buku dan rekod kosong. Of course lah rekod kosong sebab saya baru create table kan. Saya belum isi rekod lagi, saya baru create table. Data-data saya belum masukkan lagi. So itu sebabnya dia kosong. Okey. Jadi dekat sini, okey, saya dah create table. Okey. Lepas tu seterusnya saya nak alter table. Okey, alter table ni maksudnya kalau perlulah. Kalau perlu alter table ni kita gunakan untuk apa? Untuk kita tambah kolom. Okey, maknanya tadi kita ada 3 saja kan, ISBN, title, quantity. Tiba-tiba saya kata, oh saya nak tambah satu dah, harga. Buku ni tak ada harga, saya nak tambah harga. Jadi instead awak type semula ni create table book semua sekali ni, awak just guna alter table sahaja. Okey, gunakan command alter table, so dia akan tambahkan satu attribute baru. Okey, mudah. Okey, tak apa, kita akan tengok. Okey, lepas tu kita boleh altering column, okey, delete column. Okey, katakan tak nak column, kita boleh delete. So semuanya ni apa-apa saja berkaitan dengan column kita gunakan alter table. Okey, dia punya syntax adalah ni dia. Okey, ni alter table. Okey. Contoh. Okey, for example. Okey. Sekarang ni tadi baca kita 100 kan? Ni kan? Baca kita 100 kan? 1 huruf. Saya dapat satu buku, tajuk dia panjang. Lebih 100 karakter. Jadi dekat sini saya kena tukar lah. Okey, macam mana saya nak tukar? Saya akan menggunakan command alter table. Okey. Ini mesti ada. Alter table ni adalah orang kata keyword. Okey, book adalah table mana yang kita nak. Okey, table buku. Okey, pada atas ni table book. Okey, kemudian change. Change ni pun keyword. Okey. Kemudian title. Okey, dalam case ni title tak adalah. Sebab title ni ada, ini ada. Sebabnya dekat sini. Dia punya command adalah change the data type of title. Betul. Kena ada. Okay, change title kepada baca 120. Jadi ni, ada nombor 120 di sini. Jadi nombor 120 ni dia akan replace dengan yang lama. Asalnya 100, bila saya type yang ni dia akan jadi 120. Okay, kalau saya nak type dekat sini, saya tak nampak lah sebab apa? Sebab dekat sini kalau saya klik book, no result. Dia tak tunjuk table pun, dia cuma tunjuk data.
Kan, okey, select star from book. Okay. So saya cuma boleh panggil data je, saya tak boleh nak tengok dia punya structure table. Jadi awak tak nampak lah hasil dia kalau awak type. Okay. Kemudian kita ada, okay, ini kalau saya nak tambah satu kolom baru, to add kolom baru. Okay. Boleh tak kalau saya nak panggil show create table, alter table. Sebab saya nak tunjukkan dia punya structure table tu. Dalam ni tak ada. Alter table, create table, alter table. Okay, alter table ni sebenarnya macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Dia banyak. Create table. Okay, ni dah data. Okay, dalam ni dia tak tunjuk lah macam mana kita nak display structure. Okay, tak ada. Okay, so itu adalah yang kata kita nak tengok. Tapi kalau dapatlah saya visualizekan dalam bentuk Excel. Okay, sebenarnya dia macam ni. Asalnya ini. Okay. Okay, saya besarkan dulu. Sebab yang ini dia macam saya beritahu lah, dia akan display data. Okay? Dia akan display data. Dia tak display structure table tu lah. Okay? Dia tak display yang tu. Jadi saya tak nampak macam book ni kalau rekod kosong dia kata no record saja. Okay? So, dia tak bagi tahu macam ni. Okay, result, no result. Jadi dia tak bagi tahu kita punya structure table tu macam mana. Okay, tak apa, saya visualizekan dalam bentuk table lah. Okay, bila awak type macam ni, create table book. Okay, apa yang berlaku adalah dia akan hasilkan satu table bernama book. Okay, book. Dan dalam ni adalah table macam ni. Okay, ISBN, lepas tu title, lepas tu quantity. Okay, ini dia. ISBN di sini, title di sini, dan quantity. Okay, jenis data adalah kita tahu jenis-jenis data ISBN ni adalah berbentuk nombor. Kan? Dia lebih kurang gini lah. Okay, so bila saya create table, saya execute, dia akan hasilkan satu jadual macam ni, kosong, tak ada data. Sebab tu bila SQL tadi, bila saya panggil, dia kata no result. Okay, so seterusnya, alter table. Okay, ni lah saya ambil yang ni. Okay, yang ni kata dia adalah alter table book add. Okay, saya tambahkan satu command yang baru iaitu alter table book. Okay, alter table book ni maksudnya kita nak alter, kita nak ubah table buku. Okay, lepas tu yang ni saya boleh pergi ke baris baru supaya saya nampak tersusun benda ni. Ada add maksudnya keyword. Keyword ni adalah untuk kita tambah apa? Okay, num of pages. Okay, jumlah muka surat dalam buku tu ada berapa page dan dia berjenis integer. Okay, lepas tu semicolon. Okay, so bila yang ni kalau saya letakkan dekat kita punya query, okay, macam ini, bila saya run, benda tu dia just beritahu macam you have made changes. Maksudnya benda tu dah berubah. Benda tu dah berjaya di run. Tetapi kita tak nampak hasil dia. Kan? Okay, so hasil dia sebenarnya ada di sini. Okay, asalnya ada 3. Okay, lepas tu saya tambah ini kan. Okay, alter table book. Okay, jadi table buku kita alter dengan apa? Dengan tambahkan satu kolom baru iaitu num of page. So dekat sini dia akan tambah satu yang baru, num of pages. Okay.
Dan dia akan buat macam ni. Okay, so instead of 3 tadi ni, ada 3 kolom. Sekarang bila tambah satu lagi, dia akan jadi 4 kolom. Tapi data masih lagi kosong. Sebab tu awak tak nampak dalam sini. Dekat sini tak nampak. Okay. Alright. So itu kalau saya nak tambah lah. Okay. Okay, jadi dekat sini, okay. Dia ada banyak contoh lah. Contoh. Lepas tu ada macam not null. Okay, ni. Okay, create table ID. Okay, dekat sini dia tambah. Dia benda yang sama tadi. Okay, dia cuma tambah satu saja keyword not null. Okay, not null maksudnya tak boleh kosong. Okay, tak boleh kosong. Jadi tajuk tu mesti ada. So kalau awak isi data contohnya macam okay, ISBN 1, title contohnya fizik. Contoh quantity ada 2, number of pages mungkin 130. Okay, untuk ISBN yang kedua, yang ni tiba-tiba awak terletak. Kan? Macam ni. So awak biarkan kosong. So tak boleh. Kalau macam ini saja, tak ada masalah. Tetapi bila saya ada perkataan not null, maka awak tak boleh tinggalkan dia kosong macam ni. So title ni dia dah jadi not null. Maksudnya dia mesti ada isi. Walaupun satu titik. Mesti ada. Dia tak boleh biarkan kosong. Okay. So saya ambil contoh lah. Kimia contoh. Okay, untuk pengisian data ni, kita akan tengok minggu depan. Sebab itu adalah topik yang akan dibincangkan dalam 5.4. Okay. Yang paling banyak di cover lah dalam exam selalunya dia akan banyak tanya tentang data. Okay. Okay, lepas tu itu not null lah. Not null maksudnya dia mesti ada isi. Rekod tu mesti ada. Dia tak boleh kosong. Okay. Okay, seterusnya adalah unique. Okay, unique ni sebenarnya kalau ikut sini dia kata every column value must be different. Okay, ini sebenarnya sama juga seperti kita apply primary key. Ingat lagi primary key iaitu unique kan. Student number. Student number setiap student berbeza. Tak ada orang yang share nombor ID yang sama kan. Jadi kita boleh letakkan unique. Okay. So dekat sini saya boleh combine. Not null dengan unique ni saya boleh combine. Okay, not null maksudnya dia mesti ada isi. Dan unique maksudnya dia mesti berbeza. Okay. Primary key. Okay. Ni ada pertanyaan. Adakah unique ni sama tak dengan primary key? Okay. Kalau dekat sini, dia ada buat perbezaan. Unique tu apa? Primary key tu apa? Okay. So dekat sini sama je untuk yang pertama. Every column value is different. Sama. Okay. Tetapi untuk unique, dalam satu table, contoh macam ni. Okay. Dia kata, a table can have multiple unique column. Maksudnya dia boleh ada lebih daripada satu. Okay, contoh ni. Okay, kalau macam ISBN saya kata dia unik. Boleh. ISBN unik sebab dia berbeza. Dan tajuk pun saya kata saya nak jadikan dia unik. Pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Tetapi primary key, untuk primary key, hanya satu sahaja dalam setiap table. Jadi kalau saya ada macam ni, dua-dua ni unik, awak kata pilih salah satu dia untuk menjadi primary. Contohnya ISBN saya jadikan primary. Okay. Primary. Itu saja. So untuk title dah tak boleh jadi dah primary. Walaupun dia unik. Okay. Tetapi untuk unik awak boleh ada dua atau lebih kolom. Tetapi primary hanya satu saja. Okay. Okay, kemudian yang ni no data retrieval optimization. Okay. Yang ni tak ada masalah lah. Yang ni panjang-panjang pun sebenarnya cerita dia adalah dia je sama macam yang nombor 2. Okay. So macam mana saya nak assign primary key? Just type macam ni lah primary key. Okay. Di saya punya ni. Saya punya attribute. Contohnya macam ni. ISBN. Saya nak jadikan dia primary key. Maka dekat sini saya akan tambahkan primary key. Dekat ISBN. Jadi dengan ada perkataan primary key ni. SQL dia akan mark lah. Dia akan kata okay saya setkan
ISBN ni sebagai primary key. Okay. Ataupun awak boleh gunakan ni cara kita buat tadi. Okay. Ataupun awak boleh buat macam biasa, macam tadi, sama. Tetapi dekat bawah ni nanti jangan lupa awak kena assign satu. Primary key apa? Okay. ISBN. Okay. So, dua-dua ni akan buat benda yang sama. Okay. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu, foreign key kita dah tengok. Okay. Foreign key kita tengok nanti. Okay. Jadi, okay, yang lain untuk lebih lanjut awak boleh try lah. Awak boleh try contohnya type macam ni. Okay. Awak boleh type benda ni dan awak boleh applykan dia di sini. Tapi itulah benda ni awak tak nampak lah. Cuma bila awak run, kalau dia kata you have made changes tu maksudnya sukses lah tu. Cuma kita tak nampak. Okay. Alright, saya rasa index pun nanti. Okey, dah habislah. Iaitu kita sampai 5.4. Yang ni kita masuk minggu depan. Okay, yang ni masuk kita akan masuk minggu depan. Iaitu macam mana kita fokus kepada data pula. Okey, so setakat ni ada pertanyaan tak? Saya tengok dulu. Ada tak pertanyaan? Tak ada. Okey, tak apa. Kalau ada pertanyaan, kita akan bincangkan dalam WhatsApp. Okey. Yang mana yang belum masuk nanti, okey, tak apa, dia boleh tengok video ni. Saya akan upload mungkin petang ni atau malam ni. Dan okey, jangan lupa attendance kita sign dekat Emodo ya. Dekat Emodo ada attendance. Dan nanti apa-apa kita jumpa di WhatsApp. Okey, so minggu depan kita akan belajar macam mana kita manipulatekan data. Okey, dan assignment 2 pun saya akan bagi pada minggu assignment 3, assignment 3 pun saya akan bagi minggu depan. Okay, so saya rasa setakat ni dulu. Okay, thank you for coming. Thank you for listening. So, kita jumpa lain kali. Alright, so saya akan stop recording. Dan lepas ni, bila dah ready video ni di YouTube, saya akan share di Edmodo dan juga pada awak semua. Okay, so thank you. Okay, selamat menjamu selera. Selamat lunch. Okay. Jumpa lagi. Okay, bye.